Itu dia laporan cuaca untuk hari ini. Jadi diharapkan kepada anda semua untuk bersiap siaga. Kalau kita lihat petang ini diramalkan hujan di hampir semua kawasan di Malaysia ini. Dia bercakap mengenai cuaca, kita harapkan cuaca yang baik-baik saja pada 10 Jun 2023 pada waktu paginya. Kerana apa? Istiadat mengarak panji-panji ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bersempena dengan hari keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 akan berlangsung. Jadi untuk berbicara lebih lanjut mengenai istiadat ini, saya bersama dengan Major Jeneral Muhammad Fauzi bin Khamis, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat, Panglima? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin mukadimahnya kita boleh ceritakan mengenai istiadat ini terlebih dahulu, Panglima. Alright, thank you Cik Safrika. Ya. First and foremost, thank you so much kepada RTM kerana menjemput Angkatan Tentera Malaysia. So kami nak menzahirkan supaya ucapan terima kasih Angkatan Tentera Malaysia dan Kementerian Pertahanan kerana berikan slot untuk kita membicarakan pasal istiadat mengarap panji ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Ya. Baik, menjurus pada soalan yang telah ditanya tadi, istiadat mengarap panji-panji yang di Pertuan Agong akan dilaksanakan di dataran pahlawan negara Putrajaya yang akan berlangsung pada 10 Jun nanti, hari Sabtu. Okey, di dalam istiadat mengarap panji-panji ini adalah satu istiadat rasmi yang kita laksanakan bagi raja-raja atau sultan yang telah dilantik sebagai di Pertuan Agong. So kita adakan dalam 3 kali dalam 5 tahun pemerintahan. So mengambil pada tahun ini adalah tahun terakhir pemerintahan Seri Paduka Baginda Sultan Abdullah. So di dalam istiadat mengarap panji yang akan dilaksanakan pada 10 hari bulan nanti, kita akan pamerkan 5 panji-panji agung, iaitu panji daripada Regimen Askar Melayu Diraja, Regimen Ranger Diraja, Regimen Corps Armor Diraja, panji-panji daripada Tentera Laut Diraja Malaysia dan panji-panji daripada Tentera Udara Diraja Malaysia. So istiadat ini penuh dengan ada tradisi ketenteraan dan satu acara yang begitu penuh dengan protokol dan tradisi ketenteraan. Ya. Mungkin kita boleh juga memberitahu kepada penonton Selamat Pagi Malaysia signifikan sambutan istiadat ini sebenarnya, Panglima. Baik, signifikan dalam istiadat mengarap panji-panji itu, first, istiadat mengarap panji-panji yang di Pertuan Agong dikendalikan oleh Angkatan Tentera Malaysia sebagai satu untuk menzahirkan sembah taat setia Angkatan Tentera Malaysia kepada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Tetapi when you talking about panji-panji, I think that semua masyarakat Malaysia tahu apa itu makna panji-panji. So saya nak mengupas ni, kita cerita panji-panji, tapi mereka tak tahu apa itu panji. Ya, betul. Sejarahnya, panji-panji adalah dari zaman dahulu kita panggil sebagai bendera perang. Why kita bendera perang adalah sebab di dalam suasana pertempuran lepas, selagi berkibarnya bendera peperangan itu, di situ dah kita tentera yang terlibat dalam peperangan nampak bendera tersebut bahawa kita berada dalam advantage untuk memenangi peperangan. Okey. Di situlah juga tanda panduan di mana markas formasi berada di situ dan pemerintah masih lagi berdiri teguh untuk memimpin ketumpuan perang. Bila perubahan berlaku, zaman berlaku, panji-panji ini kita tukar kepada nama panji-panji yang harus dipertahankan demi kedaulatan negara. So untuk signifikan dalam pembalasan mengarap panji-panji yang akan diadakan 10 hari bulan ini, kita nak memberitahu pada masyarakat dan dunia bahawa ATM tetap beri teguh di bawah panji-panji Regimen Askar Agong dan sentiasa taat setia kepada pemerintahan tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, iaitu Agong kita lah. Jadi signifikan. Dan pengisian dalam itu penuh dengan istiadat ketenteraan. Dia satu yang unik, satu yang ketertiban dan penuh dengan tradisi ketenteraan. Mungkin Panglima juga boleh nyatakan ada perbezaan di antara panji-panji regimen dengan panji-panji Seri Paduka Baginda. Bagaimana sebenarnya? Baik. Panji-panji regimen adalah anugerah
Okey, panji-panji Seri Paduka Bang ini ada 5 yang dah dianugerahkan. Panji-panji ini anugerah kepada regimen-regimen tertentu berdasarkan pada battle honour, berdasar kepada penglibatan jasa pasukan tersebut dalam pelibatan dalam pertempuran, dalam sejarah negara. Okey, kenapa regimen Askar Melayu Raja dianugerahkan sebagai Panji Agung? Kesejarah daripada konfrontasi, daripada penubuhan lagi regimen Askar Melayu dan juga regimen Raja-Raja, termasuk regimen Kor Armada Diraja, mereka telah terlibat di dalam beberapa pertempuran dari segi darurat, konfrontasi, okey, penglibatan di luar negara, di Kongo, di Namibia, dan last sekali adalah pertempuran Op Daulat. So ini akan dibagi panji. Tetapi dalam panji-panji regimen Askar Melayu Raja ada juga pasukan-pasukan selama 26 pasukan ada yang dianugerahkan panji-panji pasukan masing-masing. Dan setiap panji-panji akan dilakarkan rekod pertempuran di situ. Yalah, kalau untuk membawa panji-panji itu juga macam mana Panglima katakan tadi, penuh dengan adat istiadatnya, protokolnya, cara penyimpanannya juga Yes. Panglima. Yang tidak boleh disimpan di tempat yang untuk menyimpan ada tempat-tempat khas dia, dan untuk dimusnahkan pun tidak boleh dimusnahkan. Nak jahit pun hanya orang tertentu sahaja yang boleh jahit. Bukan istiadat dia penuh dengan istiadat dan penuh dijaga dengan rapi. So, ada panji-panji adalah satu keagungan dan kemuliaan kepada setiap anggota tentera dan perlu dipertahankan lambang kemegahan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Dan pegawai yang akan membawa adalah panji-panji adalah pegawai muda sebagai generasi yang akan meneruskan legasi ketenteraan. Okey. Right. Itulah dia signifikannya. Kenapa kita kena penuh. Dan another thing that signifikannya, bila panji-panji ni kita diarakkan di dalam setiap pembarisan adalah menjadi adat resam yang menuntut setiap hadirin untuk bangun memberi tabik hormat. Memberi bangun yang tidak berpakaian uniform akan bangun tunduk hormat apabila panji-panji melintas di hadapan mereka. Dan kepada pasukan atau anggota yang berpakaian seragam adalah dituntut secara rasminya untuk memberi tabik hormat kepada panji-panji yang di Pertuan Agong. Untuk 10 Jun ini, Panglima mungkin boleh juga berkongsi bersama dengan kami apa di antara pengisiannya, istiadatnya bagaimana dan persiapan sehingga sekarang bagaimana? Baik, saya pergi pada persiapan dulu. Baik, persiapan ni kita dah buat sebulan lepas. Okey. A series of meeting dengan beberapa agensi dalam menentukan bahawa perjalanan istiadat menggarap panji-panji ini berlaku dalam keadaan sempurna. Dari segi ATM yang mengendalikan pembarisan ini dan istiadat pembarisan ini, kita telah mula berlatih pada 29 Mei lepas. Okey. Melibatkan 3 cabang perkhidmatan, darat, laut dan udara. Okey. Kita berlatih di Sungai Besi dahulu. Dan kita pula beralih untuk berlatih di Dataran Pahlawan Negara bermula pada 2 Jun yang lepas. So mereka berlatih pada pagi sampai ke tengah hari setiap hari. Kerana ini pengorbanan, ini mendapat menzahirkan bahawa taksir kita kepada Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Yang kedua tadi soalan? Pengisiannya. Pengisian dia, baik. Pengisiannya penuh dengan istiadat ketenteraan dengan ketiban Seri Paduka Baginda Pertuan Agong akan bagi tabik hormat. Okey, semasa memberi tabik hormat kepada Seri Paduka Baginda itu akan disuruhi tembakan meriam sebanyak 21 das. Okey, apabila lagu Negaraku dimainkan, semasa tabik hormat akan berlakunya lintas hormat pesawat udara. 5 helikopter akan melintas. 5 helikopter akan membawa bendera Malaysia, bendera ATM, bendera tentera darat di Raja Malaysia, bendera tentera laut di Raja Malaysia dan bendera tentera udara di Raja Malaysia. Okey, selepas habis lintas hormat pesawat udara, bermulalah istiadat mengarak panji-panji. Dilaksanakan dan dipersembahkan kepada penonton dan tuanku yang hadir dalam masa itu. So ini semua berlaku dengan keadaan tertib ikut tradisi ketenteraan. That's why kita perlukan persiapan yang baik, kekuatan mental, fizikal, setiap anggota dan pegawai yang terlibat. Sebab di situ kita akan ada 146 bahasa hukuman yang perlu dipatuhi. Fokus selama 1 jam. Tidak ada lalai dan tidak apa. Dasar ketertiban dalam istiadat itu perlu dihormati dan perlu disanjung tinggi dan perlu
ikut satu persatu. So, satu benda yang jarang berlaku, 3 kali di dalam pemerintahan Seri Paduka Baginda. 5 tahun pemerintahan akan dipersembahkan diarahkan 3 kali saja. Tahun pertama, Tuanku sebagai Agung, tahun ketiga dan tahun terakhir pemerintahannya. Yeah. Dan ianya melibatkan satu jumlah yang agak ramai yang terlibat dengan pembarisan dia, melibatkan 57 pegawai dan 862 anggota Dewan Pangkat. Itu terlibat dengan kawat, tetapi dan terlibat dengan pentadbiran semua sekali. Ia semua sekali melibatkan 131 pegawai dan 1086 anggota Dewan Pangkat. Ya. Cerita di sebalik 21 das tembakan itu juga ada sejarahnya. Ada sejarah semua sekali. Dia bukan sewenang-wenang. Sewenang-wenang kita mungkin paling boleh kongsikan sedikit mengenai itu. Okey, di dalam istiadat mengharap panji-panji ini, tembakan meriam 21 das akan dikenalikan oleh bateri istiadat. Kita call dia regimen meriam senanglah. Bateri istiadat dia akan melibatkan 21 das dan akan itu sebagai lambang bahawa keberadaan Tuanku di dalam istiadat itu. Dan benda ini kita tak panggil pembarisan. Kita tak panggil apa saja, tapi kenapa kita panggil istiadat? Because semuanya melibatkan istiadat, melibatkan agung. So bila kita istiadat itu, ada ketertiban yang perlu kita kongsikan bersama oleh penonton, hadirin dan rakyat Malaysia keseluruhannya. Betul. Mungkin sedikit harapan daripada pihak ATM sendiri untuk sambutan pada 10 Jun ini, Panglima? Yes. Harapan kami yang pertamanya supaya segala perancangan, segala latihan ini berlangsung dalam keadaan yang sempurna. Pada hari yang bersejarah, pada 10 Jun nanti, itu harapan kami. Dan yang paling penting harapan kami supaya istiadat ini dapat dijiwai oleh rakyat Malaysia. Betul. Terutama generasi-generasi baru sekarang ni. Okey. Kenapa wujudnya panji-panji? Kenapa perlu diarak? Sejarah-sejarah tu kena kita kekalkan, tradisi-tradisi pun kita kekalkan. Okey. Dan kita boleh wawarkan dari segi strategik ketenteraan, strategik hubungan negara. So panji-panji adalah lambang kedaulatan negara. Bila diarak, bahawa kita beri teguh kepada Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Selagi panji-panji berkibar, selagi itulah negara tetap stabil. Supreme Commander, Tuanku Agong adalah Pemerintah Tinggi Angkatan Tentera. Selagi berkibar yang panji-panji, dijaga dengan sempurna, ia melambangkan kedaulatan negara yang tidak boleh diganggu-gugat oleh segala aneksi. Adalah tanggungjawab bukan ATM sahaja, tetapi seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menjaga kedaulatan negara. Dan kita perlu tell the world that Malaysia adalah stabil, Malaysia adalah negara berdaulat. Dan ATM bersama dengan pasukan Persatuan Batalim tetap beri teguh di bawah panji-panji yang di-Pertuan Agong. Saya suka kata-kata Panglima tadi, ketenteraman dan juga kestabilan negara ini bukan saja terletak di badan beruniform seperti Angkatan Tentera Malaysia, tapi sebenarnya terletak pada kita semua sebagai rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Major Jeneral Muhammad Fauzi bin Khamis, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia, dan kita harapkan yang terbaik sebenarnya untuk Sabtu ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya tepat jam 8.30 pagi. Juga siaran langsungnya akan kami tayangkan pastinya di RTM bersempena dengan istiadat mengarak panji-panji ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Fika. Okey, daripada